Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi Ustazah Linda. Insya-Allah hari ini kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Ustazah akan sama-sama membincangkan tentang satu tajuk bersama dengan Ustazah. Objektif PDPC kita di bawah tajuk adab terhadap orang sakit. Tajuk yang akan kita bincangkan sama-sama hari ini ada 3. Yang pertama dalil nakli, yang kedua adab terhadap orang sakit, dan yang ketiga hikmah beradab terhadap orang sakit. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udu al-maridha wa at'imu al-ja'i'a wa fakku al-'aniyah." Riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar, dan bebaskanlah tawan. Ini adalah dalil galakan supaya kita beradab terhadap orang yang sakit dengan menziarahi orang yang sakit tersebut. Kita lihat pula apa antara adab terhadap orang sakit dari aspek ibadah. Yang pertama, doakan kesihatan mereka. Kerana kita tahu orang yang sakit ini diuji dengan kesakitan yang pelbagai bentuk. Jadi, selaku orang yang sihat, apa antara adab kita terhadap orang yang sakit dari aspek ibadah adalah doakan kesihatan mereka supaya sembuh seperti sedia kala. Yang kedua, bantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Ada kala orang yang sakit ini tiada kemampuan. Terbatas kemampuan mereka untuk melakukan ibadah solat contohnya. Jadi apa antara adab kita selaku orang yang sihat ini adalah membantu mereka melakukan ibadah. Sebagai contoh, membantu mereka mengambil wudu supaya mereka boleh melakukan ibadah solat. Lihat pula daripada aspek emosi. Apa antara adab terhadap orang sakit dari aspek emosi ialah beri mereka semangat dan motivasi. Beri mereka semangat dan motivasi agar mereka sabar dan redha menghadapi ujian kesakitan tersebut. Kerana sebagaimana yang kita ketahui anak-anak, ada antara mereka yang diuji dengan kesakitan pada tahap-tahap yang kritikal. Contohnya diuji dengan sakit kanser pada tahap yang terakhir contohnya. Jadi apa antara adab kita terhadap orang yang sakit itu dari aspek emosi adalah memberi mereka semangat dan motivasi. Memberi mereka semangat dan motivasi supaya mereka dapat merasai sabar dan redha terhadap ujian yang telah Allah berikan kepada mereka. Seterusnya ialah kita dilarang melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman. Kerana kita tahu orang yang sakit emosinya terganggu. Jadi, tidaklah wajar untuk kita melakukan sesuatu menambah lagi gangguan pada emosi mereka yang tidak stabil waktu. Jadi apa yang perlu kita buat ialah tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengganggu ketenteraman emosi mereka.
Contohnya, tatkala kita menziarahi orang yang sakit tersebut, kita berbual terlalu lama, bertanya soalan-soalan yang tidak sepatutnya, sedangkan kita tahu dalam keadaan tersebut mereka tidak selesa untuk berbual panjang dengan kita. Diberi contoh di sini ialah bunyi bising atau tempoh ziarah yang begitulah. Cukuplah sekadanya kita berziarah, bertanya khabar. Jangan duduk terlalu lama, kerana kalau dibawa ke dalam diri kita sendiri pun, tatkala kita sakit, adakah kita suka orang berziarah begitu lama di rumah kita? Seterusnya kita lihat adalah aspek fizikal. Aspek fizikal apabila ada orang yang sihat terhadap orang yang sakit. Memastikan tempat pesakit sentiasa bersih. Kita perlu pastikan tempat pesakit sentiasa bersih, kerana ini juga boleh membantu untuk memulihkan semula keadaan mereka. Memastikan tubuh badan pesakit bersih. An-nazafatu minal iman. An-nazafah itu sebahagian daripada iman. Pesakit itu juga mesti dalam keadaan bersih agar kuman-kuman yang ada boleh pergi, boleh menghilangkan kesakitan yang ada. Sediakan juga keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit tersebut. Contoh keperluan dan kemudahan asas dari segi atau aspek fizikal untuk pesakit tersebut adalah katil yang sesuai. Atau boleh juga kita letakkan di tepi, meja di tepi katil pesakit tersebut adalah minumannya, agar mudah untuk pesakit tersebut capai tatkala dahaga dan sebagainya. Apa sebenarnya yang menyebabkan Islam menggariskan adab-adab yang sedemikian terhadap pesakit yang perlu dilakukan oleh orang yang sihat? Antara hikmahnya ialah menggembirakan pesakit agar hatinya tenang sepanjang tempoh ujian kesakitan tersebut. Dengan adanya adab-adab tersebut dari segi atau aspek fizikal, emosi, ibadah, sekurang-kurangnya kita dapat menggembirakan hati pesakit supaya pesakit tersebut tenang menghadapi tempoh ujian kesakitan. Yang kedua ialah dapat mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat. Kadang-kadang kita pergi berziarah pesakit tersebut dengan jiran kita. Selain daripada dapat menziarah orang yang sakit, kita juga dapat mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat iaitu jiran kita tersebut. Seterusnya dapat melahirkan keinsafan. Kenapa hikmah beradab terhadap orang sakit ini dapat melahirkan keinsafan? Kerana berbanding dengan kita yang sihat, kita bandingkan dengan orang yang sakit, dengan adanya ziarah-menziarah itu diharap dapat melahirkan keinsafan, kerana kita diberikan nikmat kesihatan yang baik berbanding melihat penderitaan orang lain. Demikian Ustazah kongsikan antara adab